Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk Jelaskan hubungkai i'jaz yang terkandung dalam Al-Quran dengan pelbagai ilmu lain menggunakan sumber prima dan sekundar yang boleh didapati. Pendahuluan. Al-Quranul Karim padanya khasisah yang tiada pada kitab-kitab yang lain, iaitu khasisah i'jaziyah, kemu'jizatan. Bermula dengan kemu'jizatan bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab yang mubin. Syariat Islam yang telah digariskan oleh Al-Quran merupakan syariat yang lengkap yang sama sekali tidak mampu diada-adakan oleh manusia. Al-Quran juga menyajikan peristiwa-peristiwa lampau dan menggambarkan peristiwa-peristiwa akan datang yang kesemuanya terbukti benar-benar. Inilah Al-Quran, setiap hurufnya mempunyai kemu'jizatan tersendiri. Allah berfirman, tidak ada di dalamnya Al-Quran sesuatu yang sia-sia. Ia diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana lagi terpuji. Surah Fussilat ayat 42. Definisi i'jaz Al-Quran. Dari segi bahasa, perkataan i'jaz diambil dari kata ajaza, i'jaz, yang bererti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut Al-Khattan, i'jaz bermaksud memperlihatkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemu'jizatan Al-Quran. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi, Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Surah Al-Maidah ayat 5. Dari segi istilah pula, i'jaz Al-Quran ialah menzahirkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketidakupayaan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang abadi, iaitu Al-Quran. I'jaz Al-Quran, kemu'jizatan Al-Quran ialah kekuatan, keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara bersendirian ataupun berkumpulan, untuk mendatangkan sesuatu yang menyamainya. Hubungkai i'jaz yang terkandung dalam Al-Quran dengan pelbagai ilmu lain. I'jaz yang pertama, i'jaz bayani, iaitu suatu mukjizat yang tidak terdapat di dalam Al-Quran satu kalimat pun yang dapat ditambahkan oleh sesiapa ataupun dikurangi selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk mushaf. Dari segi nahwu, saraf dan balaghah, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Surah Al-Isra. I'jaz ilmi ialah penemuan pelbagai ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, perletakan kalimah Al-Alaq di dalam ayat kedua surah Al-Alaq mendorong kepada pengkajian para saintis. Di dalam kalimah Al-Alaq, apabila dirujuk kepada bahasa Arab, bermaksud sesuatu yang melekat. Sementara dari sudut lain pula, kalimah ini juga bermaksud lintah. Penemuan sains mendapati terdapat sesuatu yang berbentuk lintah di dalam perut ibu ketika di awal proses kehamilan. Ini membentukkan keagungan Al-Quran yang merupakan mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Syekh Mahmud Shaltut pernah menyatakan dalam tafsirnya bahawa Tuhan tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi sesuatu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah atau permasalahan seni atau aneka warna ilmu pengetahuan, melainkan ianya adalah sebagai kitab petunjuk, penislahan dan tasyrik perundangan. Yang kedua, i'jaz ilmiah, iaitu suatu i'jaz, suatu mukjizat di dalam Al-Quran yang mengandungi ilmu pengetahuan manusia. Ditemukan rahsia alam ini setelah ratusan tahun turunnya Al-Quran oleh para pakar geologi, biologi dan lainnya. Keindahan, keunikan dan isyarat Al-Quran yang merujuk kepada pelbagai bidang, sama ada bidang bahasa, sains, perubatan, geografi, bilangan dan lain-lain yang menjangkau pemikiran manusia. Bahkan itulah janji Tuhan yang akan menunjukkan kekuasaannya dari segala kejadiannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman maksudnya, kami akan menampakkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami di segelap ufuk dan pada diri kamu sendiri, sehingga nyatalah bagi kamu bahawa Dialah yang maha benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahawa Dia menyaksikan segala sesuatu? Surah Al-Fussilat ayat 53. Yang ketiga, i'jaz maudud, iaitu bagi siapa sahaja yang membaca Al-Quran ini dan memahaminya, melakukan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan memuliakan dunia dan akhirat. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran membentuk orang-orang yang beriman menjadi insan yang berfikir, menggunakan akal fikiran dan membina kemajuan. Dalam ayat 88 surah An-Naml, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman maksudnya, dan engkau melihat bukit bukau dan kamu menganggapnya statik, ia sebenarnya bergerak seperti pergerakan awan. Surah An-Naml ayat 88. Yang keempat, i'jaz tasyrik. I'jaz tasyrik juga merupakan satu daripada pembahagian atau bentuk i'jaz yang ditemui menerusi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persyariatan atau perundangan. Menurut ahli sarjana, i'jaz tasyrik bermaksud kemukjizatan dari segi persyariatan hukum-hukum ajarannya yang muncul pada masa penetapan hukum-hukum syariat Islam. Pemerintah mesti melaksanakan pemerintahan berdasarkan prinsip musyawarah dan prinsip persamaan serta melarang kekuasaan peribadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 159. Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dan urusan itu. Surah Al-Imran. Ia bermaksud untuk memelihara perkara-perkara utama yang berkaitan dengan kehidupan manusia, iaitu agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta benda. Disediakan hukum murtad untuk memelihara agama serta hukum kias untuk memelihara jiwa. Diharamkan minum arak untuk memelihara akal. Diharamkan zina untuk pemeliharaan keturunan, dan terdapat hukuman potong tangan untuk memelihara harta benda. Kewajipan maupun larangan yang terkandung dalam syariat Islam memiliki keunggulan yang hebat berbanding undang-undang lain. Kesyumulan yang terdapat dalam persyariatan ini bukan hanya indah dari sudut falsafah atau tinggi nilai dari sudut akhlak, malah dari sudut saintifik ia menyimpan jutaan hikmah dan faedah kepada manusia sejagat. Kemujizatan Al-Quran merujuk kepada dua aspek berikut. Yang pertama, cabaran Al-Quran terhadap golongan yang menentang kebenarannya supaya mendatangkan ayat-ayat seperti Al-Quran. Al-Quran yang turun dari Tuhan yang maha berkuasa hakikatnya menjangkau kemampuan manusia. Kedua, keindahan, keunikan dan isyarat Al-Quran yang merujuk kepada pelbagai bidang sama ada bahasa, sains, perubatan, geografi, bilangan dan lain-lain yang menjangkau pemikiran manusia.
Bahkan itulah janji Tuhan yang akan menunjukkan kekuasaannya dari segala kejadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman bermaksud, kami akan menampakkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri kamu sendiri sehingga nyatalah bagi kamu bahawa dialah yang maha benar dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahawa dia menyaksikan segala sesuatu. Surah Al-Fussilat ayat 53. Objektif i'jaz Al-Quran membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul Allah. Membuktikan bahawa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia khususnya bahasa Arab. Menunjukkan kelemahan diri dan keupayaan umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Sekian, terima kasih.